Hai, Assalamualaikum semua. Anda bersama dengan saya Dazrin Kamarudin dalam Temu Ramah Usaha Elite Shanghai Business Media. Pada setiap minggu kita akan menjemput tetamu-tetamu jemputan yang pakar dan arif dalam bidang masing-masing dan mereka akan berkongsi tentang rahsia kejayaan mereka dengan harapan untuk memberi suntikan semangat ataupun inspirasi kepada anda yang sedang menjalankan perniagaan ataupun anda yang ingin mengorak langkah untuk menjebakkan diri dalam bidang perniagaan. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, izinkan saya memberi sedikit kata-kata aluan daripada tetamu kita pada minggu ini, kan, sedikit introduction untuk anda semua. Beliau bermula bekerja dalam bidang automobil sebagai foreman, lepas itu jadi salesman jual kereta dan mulanya minat terhadap tinted waktu mula bisnes limited capital. Mula dari tepi jalan pasang tinted, berusaha setahun baru mempunyai kedai sendiri, menubuhkan Sons Holding. Beliau yang saya maksudkan tidak lain dan tidak bukan CEO kepada Sons Holding Sendirian Berhad, Encik Muhammad Syukri bin Mat Zubir. Tuan, selamat datang ke Temu Ramah Usaha Elite Shanghai Business Media, Tuan. Terima kasih kerana menjemput saya. Apa khabar, Tuan? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, Tuan. Saya difahamkan Tuan anak kelahiran orang Nogoi, ya? Orang Nogoi 9. Nogoi 9, tapi dibesarkan di KL. Besarkan di KL. Baik. Jadi mengaku orang Nogoi ke memang orang KL? Sama. Dua-dua. Dua-dua sama, Tuan, eh? Dua-dua. Alright. Okey, Tuan. Boleh tak ceritakan sikit tentang diri Tuan? Terima kasih. Sebelum tu terima kasih kepada pengacara. So, nama saya Muhammad Syukri bin Mat Zubir. Okey, saya umur 32 tahun. Dah berkahwin, anak 2 orang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. So, saya bermulanya berniaga ni daripada tepi jalan. Dia punya asal cerita dia. Saya buat baldi. Saya buat filem tu sendiri. Customer nak pasang, kita pergi dekat rumah customer lah. Macam tu, Tuan, eh? Macam tu. Wow. Jadi macam mana, Tuan, saya nak tanya, Tuan, macam mana semangat tu boleh datang untuk berniaga tepi jalan, Tuan? Tak ramai orang boleh buat macam tu, Tuan. Okey, bagi saya tentang pengalaman hidup saya lah. Pengalaman hidup saya ni disebabkan tekanan hidup. Tekanan hidup, Tuan, eh? Hidup. So kita ada satu action, tindakan yang untuk membawa kita ke lebih baik kehidupan tu lah. Jadi macam mana Tuan boleh terfikir nak buat tinted pula, Tuan? Macam contoh kata kita tertekan, ya, masa dalam keadaan tertekan tu macam Tuan sebutkan tadi tu, kita tak boleh fikir, Tuan. Tapi Tuan boleh fikir pula, nak duduk tepi jalan buat tinted semua. Macam mana customer masa tu ramai tak? Okey, sebenarnya benda ni sebenarnya dia tak minat. Okey, tapi disebabkan kita nak sara keluarga. Bila kita nak sara keluarga, kita ada anak kan. Bila kita ada anak, so kita kadang-kadang fikir juga anak kita nak makan apa ni. okey. So itu yang bagi saya point untuk saya bangun balik. So lama kelamaan bila saya belajar buat dia membuahkan hasil. Okey, faham. Jadi, Tuan, selain daripada Sons Holding ni, Tuan, dia memang buat tinted je ke, Tuan? Kita sebenarnya ada beberapa syarikat lagi yang kita buat perniagaan, tapi untuk Sun Holding kita lebih banyak buat tinted kereta dan tinted rumah lah, komersial. Tinted kereta dan tinted rumah, tapi bermulanya, Tuan, dalam bisnes tinted ni, yang tepi jalan tu tinted kereta je lah. Kereta saja. Kereta saja. Kita boleh kongsi tak sikit dengan penonton-penonton Temu Ramah Usaha Elite ni, Tuan, kan? Macam mana Tuan bermula, macam mana pahit getih Tuan memulakan langkah Tuan untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya ni, Tuan? Okey. So pada asal mula-mulanya saya tak ada duit. Ni cerita ni lah, ni live kan. Saya tak ada duit. So apa yang saya buat, saya jual barang orang. Jual barang orang? Jual barang orang. Maksud dia orang tu, sebab saya punya background Pomen kereta, okey. Pomen kereta. So bila saya pegang tinted ni, saya rasa saya boleh buat. Okey. Bila saya boleh buat, saya cuba buat. Bila saya cuba buat, nampak macam seronok. Mula-mula tak minat, lama-lama buat dia jadi seronok. So bila jadi seronok, kita cuba buat lagi, belajar kan. So pahit getih dia satu tentang cuaca. Lepas tu tempat tu sendiri, kadang-kadang bila tempat tu tak sesuai, so kadang-kadang abuk, komplain. So cabaran-cabaran dia kat situ lah. Ya, betul. Sebab kan kalau nak tinted kita ni, kita kena satu environment yang tak ada abuk, tak ada angin dan sebagainya kan, pasal dia sangat sensitif. Kalau abuk sikit pun celah cermin tu, confirm dia akan bubble kan. Betul. Jadi macam mana, Tuan, dapat klien macam tu? Habis tu
sekarang ni tuan ambil barang daripada orang. Maknanya tuan ambil tu tuan bayar dulu ke ataupun tak? Okey, yang ni kita cakap ada kita jadi dropship. Kita sebab yang orang tu sekarang dia adalah partner Sun. Alhamdulillah. So kita bekerjasama untuk bangunkan syarikat sama-sama lah. Okey. Maknanya daripada seorang yang ambil barang daripada orang tersebut, sekarang dia jadi partner. Partner dah. Tahniah tuan, tahniah. Itu satu cerita yang sangat-sangat memberikan inspirasi tuan. Sebab ramai sekarang ni yang nak berniaga tapi diorang tak tahu cara macam mana, diorang tak tahu nak ke mana, tak tahu nak berniaga apa. Kan? Jadi nasihat tuan untuk mereka ni macam mana tuan? Untuk tiba-tiba tuan boleh terfikir dapat macam tu kan? Macam mana kita nak nasihatkan diorang ni supaya buat je. Jangan fikir banyak-banyak kali. Okey. So bagi saya dalam pengalaman saya dalam bisnes ni sebenarnya kadang-kadang orang banyak boleh ke aku. Betul. So bagi saya cuba buat dulu baru kita boleh tahu boleh ke tak boleh. Sebarang orang sebelum buat tu dia dah cakap aku tak boleh. Sebenarnya bukan tak boleh, tak tahu. Betul. So bila kita buat baru kita tahu apa masalah dia kan. So bila kita tak tahu, kita nak belajar dan kita tanya orang, so insya-Allah akan dipermudahkan urusan. Faham. Maknanya sekarang ni kita nasihatkan kepada semua yang sedang menonton temu ramah usaha Elite Shanghai Business Media ni, cuba dulu baru tahu. Minat tu kemudian kita boleh develop tuan Betul. Jadi sekarang ni tak semestinya kita kena fikir apa yang kita minat nak buat apa sampai bila pun kita tak akan mulakan bisnes kita tuan Betul. Jadi kita just pilih salah satu, kita just start. Tapi nasihat tuan, cerita dia sekarang ni, apa yang saya faham, cerita tuan ni, tuan mulakan bisnes tanpa modal tuan Betul, tak ada modal. Kan? Tak ada modal. Jadi jangan fikir terlalu banyak. Sebab sekarang ni orang fikir tuan, nak buat bisnes je kena campak duit dulu. Kena buka modal sendiri. Betul. Kan? Itu yang akan hentikan kita daripada menjadi seorang usahawan. Betul. Kan? Sebab sekarang ni banyak sangat produk dekat luar sana tu, kan? Semua tidak memerlukan modal langsung sebab mereka dah ada produk, mereka dah ada modal, mereka hanya memerlukan anda untuk memasarkan produk-produk mereka tuan Betul, setuju. Betul kan? Betul. Jadi itulah dia yang dinamakan sebagai dropship. Daripada dropship tu barulah kita berkembang untuk kita tengok mana arah langkah kita nak pergi lagi seterusnya tuan Betul. Okey tuan, saya interested tadi tuan cakap sebelum tuan venture into business tinted ni tuan kan. Tuan seorang pomen kan? Betul. Berapa lama tuan sebagai seorang pomen tu tuan? Okey, saya sebagai seorang pomen dah 8 tahun. Okey. Lepas tu saya masuk ke company corporate dekat Malaysia ni. Dah betul bekerja dalam service center. Bekerja dalam service center? Bekerja dalam service center. Okey. Lepas tu dekat situ saya ada nampak kawan-kawan saya jual kereta. Okey. Lepas tu saya cuba Jual kereta pula? jual kereta pula. Okey. Maksudnya saya berhenti jadi pomen, Okey. saya jual kereta. Ya. So dekat situ saya belajar tentang penjualan. Saya belajar tentang pengalaman untuk menjual, macam mana nak jumpa orang. Betul. Kan? So untuk tadi soalan tuan tu, dalam jadi pomen tu 8 tahun lah. 8 tahun tuan Tapi maknanya sekarang ni tuan punya pemikiran yang saya faham, correct me if I'm wrong, kan, tuan ada pemikiran untuk tingkatkan prestasi hidup. Maksud dia tuan fikir sampai bila lah saya nak jadi seorang pomen. Saya harus buat satu-satu benda untuk saya bagi lebih kepada keluarga. Iaitu anak dan isteri dan kepada ibu bapa dan sebagainya lah kan. So sampai bila saya nak duduk dalam kepompong keselesaan saya. Betul. Jadi untuk berjaya adalah satu langkah yang tidak selesa tuan Betul. Kan? Betul. Berapa lama ambil masa untuk tuan establishkan diri tuan sebagai seorang usahawan yang tuan kata tadi tu, tuan berniaga tepi jalan tu. Berapa lama tuan berniaga tepi jalan tu, yang buat kereta kat tepi jalan tu? Oh, okey. So sebenarnya disebabkan sebelum tinted, saya dah bisnes yang saya gagal. Okey. Saya pernah buat bisnes repair kereta juga. Repair kereta, buka sendiri punya? Buka sendiri. Alright. Buat tepi jalan. Sama juga, saya pernah buat tinted tepi jalan dan saya pernah repair kereta tepi jalan. Itu pertama. Yang kedua, saya pernah buat mi kari. Masak sendiri ke? Masak sendiri. Oh. Mi tu pun buat sendiri. Mi buat sendiri? Buat sendiri. Masya Allah, serba boleh. Lagi tuan, saya tu? Saya pernah jual air tolak, macam dekat atas Merdeka ada orang tolak air tu kan. Itu pun pernah buat, kontraktor pun pernah buat. So daripada pengalaman hidup tu membuatkan saya cekal lah. Jadi sekarang ni kecekalan tu yang menyebabkan tuan boleh tahan berapa lama tuan yang buat tinted tu tepi jalan tu tuan? Okey, so tak lama saya buat tepi jalan tu lebih kurang 9 bulan. 9 bulan dah tuan 9 bulan saya dapat buka satu outlet. 9 bulan juga saya dapat buka outlet kedua dan seterusnya.
Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi saya ucapkan ribuan jutaan tahniahlah kepada Tuan kan. Sebab korang semua yang sedang menonton sekarang ni, kalau you guys nak berjaya macam Tuan, korang kena cekal. Pasal bisnes ni bukan satu benda yang mudah. Dan bukannya sekali kita try itu terus berjaya. Tuan Betul, betul. Dia kena cuba dan cuba dan cuba dan cuba lagi sampailah kita berjaya. Sebab kalau tak, kita akan rasa macam okey, selalunya mentaliti rakyat-rakyat sekarang ni yang saya nampak, mereka manja Tuan. Betul. Bila gagal sekali, oh lah tak boleh buat lah. Kita macam tak apalah, kita kerja biasa je lah, kita tak payahlah jadi usahawan, duit banyak keluar, benda tak jadi, give up. Betul. Jadi kita jangan ada attitude untuk give up. Kita kena sentiasa move on. Tak jadi, tolak tepi. Tak jadi, buat lain. Tak jadi, buat lagi. Betul tak Tuan? Betul, saya setuju. Baru sampailah kita sampai ke puncak kejayaan Tuan. Betul. Ya, macam Tuan pun, macam Tuan ceritakan tadi, dia ada banyak daripada mi kari, Tuan buat sendiri kan. Lepas tu tolak air dekat tanam mereka kan. Lepas tu buka pom sendiri, repair kereta sendiri dan sebagainya kan. Sampailah Tuan jumpa bisnes yang klik Tuan, iaitu tinted. Betul. Tinted tu pun ambil daripada dropship. Tak Ya. ada menggunakan kos langsung. Kalau air dan sebagainya yang Tuan buat mi kari semua tu modal sendiri Tuan kan. Betul. So banyaklah duit yang dah dikeluarkan sebenarnya. Banyak. Maksud dia sekarang ni, apa yang saya faham, Tuan daripada Pomen, gaji dah stabil. Okey. Lepas tu bila nak mulakan perniagaan, duit keluar pula masa tu. Betul. Sebab pasal kita tak tahu mana kita nak pergi. Betul. Kita mencuba. Betul. Kan, sampailah duit keluar mesti masa tu dah jadi negatif Tuan kan, bukannya positif lagi Tuan Betul. Kan, berniaga rolling modal, daripada modal sendiri, lepas tu jual, lepas tu daripada duit jual tu rolling lagi. Betul. Maknanya itu keadaan Tuan lagi susah daripada Tuan jadi Pomen. Betul tak? Betul, setuju. Betul lah Tuan Betul lah. Sampailah jumpa bisnes yang betul-betul boleh klik, dan daripada situ jumpa partner yang bagus pula tu kan, yang boleh nampak potensi kita. Betul. Kan, yang kita boleh menyelah kan. Sampailah sekarang jadi business partner Tuan Betul, alhamdulillah. Subhanallah, subhanallah. That's very good. Very inspirational kepada anda yang sedang menonton. Saya pun boleh rasa suntikan inspirasi tu kan. Kalau anda yang menonton tak dapat rasa suntikan inspirasi tu, saya pun tak tahu nak cakap macam mana lah Tuan kan. So cerita dia Tuan, macam mana pula daripada tinted kereta tu boleh berkembang untuk buka satu syarikat yang besar Tuan? Okey. Dia bermulanya bagi saya, saya ada membaca satu kata-kata semangat. Dekat situ dia kata, if you want to be a millionaire, you must help a million people. Oh, Maksud dia, dekat sini kita berniaga ni bukan untuk diri sendiri, bukan untuk kayakan diri kita. okey. So sebenarnya kita kena bagi manfaat kepada orang lain. Contohnya macam saya, macam mana kita berkembang, kita banyak bantu orang yang tak ada kerja untuk memberikan pekerjaan. Okey. So bila rezeki, sebab bagi saya kejayaan Sun Holding ni bukan dekat saya. So dekat the whole team. Okey. Okay, so tanpa mereka, siapalah saya, tanpa saya, siapalah mereka. Maksud dia benda ni kita berkongsi rezeki. Sebab setiap orang bagi saya, bagi pandangan saya, dia ada rezeki masing-masing. Maksud dia kita saling menumpang rezeki. So bila orang tu bekerja dengan kita, dia kahwin, dia membeli kenderaan apa semua tu, dia rasa selamat. So doa dia tu yang membuatkan kita dipermudahkan urusan sampai ke hari ini. Alhamdulillah. Faham. Maknanya sekarang ni di bawah Suns Holding Sdn Bhd ni pun ada dropship jugalah Tuan? Ada, kita ada dropship, kita ada ejen, dan sebab saya banyak membantu kepada orang tak ada kerja macam PKP sebelum ni kan. So dah cari kerja macam rata-rata tak jumpa, saya ambil dulu. So kita tak nilai orang tu bagus ke tak bagus. Tak bagus kita boleh ajar. Tapi kalau misalnya kata disiplin dia tak bagus, maksud kita tak boleh buat apa-apa. So maksud dia kalau dia ada semangat, saya boleh bantu. Boleh. So macam itulah. So bagi saya dalam perniagaan ni untuk Suns ni sebenarnya bukan datang daripada saya sepenuhnya. Maksud dia sebelum kita nak berniaga, niat kita kena betul. Kalau niat kita ni nak kaya semata-mata, kita takkan kaya. So kalau kita bantu orang, pemudahkan seorang, insya-Allah urusan kita akan dipermudahkan. Amin, amin, insya-Allah. Tuan, boleh tak kalau tak keberatan untuk berkongsi dengan penonton-penonton kita, berapa ramai dropship dan juga ejen yang Tuan ada sekarang di bawah payung Tuan? Okey, so sekarang ni kita dah tak pakai dropship. Okey. Kita tak pakai dropship. So sekarang ni yang mana kita punya staff, kita akan offer dia untuk jadi partner. Maksudnya kita akan offer dia yang mana setia dengan kita, yang mana yang susah dulu, yang senang kita akan tarik sekali. Maksudnya kita akan offer dia buka kedai, kita akan ajar dia jadi usahawan. So kita build macam itulah. Alhamdulillah. Jadi sekarang ni Tuan,
berapa banyak kedai yang telah tuan bukakan untuk staff-staff tuan tu yang tuan sebutkan tadi tu? Okey, so macam yang sebelum ni yang kita tahu, macam saya buat tinted kenderaan dengan tinted bangunan. Okey. So tinted bangunan tu one of kita punya partner adalah kita punya staff sendiri. Wow. Okey. So kita menghargainya, kesetiaan dia, kesabaran dia, kita bagi dia bisnes. Lepas tu ada kawan-kawan ada yang kita bagi dia kedai. Macam itulah. So dalam masa tu juga kita bukan hanya untuk Sans. Sun Holding, maksudnya kita ada bantu lagi usahawan dekat luar tu daripada bawah buat bisnes. Maksudnya kadang-kadang yang staff yang berhenti yang kita, dia dah boleh buat kedai sendiri. So sebenarnya ilmu yang kita bagi tu dia orang dah boleh survive kat luar. Okey, maknanya tuan tak restrictkan mereka lah. Kalau ada bekerja dengan kita, awak tak boleh buat benda lain kat luar. Tak. Maksud dia awak kerja dengan Sans kan untuk timba pengalaman, timba ilmu, dan bila ilmu tu dah cukup kat dada untuk kita buka kedai sendiri untuk menjalankan perniagaan masing-masing, tuan akan lepaskan. Wow. So rezeki masing-masing. Bagi saya dalam industri tinted, market terlalu besar. So bila market terlalu besar, rezeki tu pun besar. So bagi saya baik kita berkongsi daripada kita bergaduh. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi guys, topik semakin rancak, topik semakin interesting dan banyak lagi sebenarnya yang tuan nak kongsikan bersama dengan anda semua. Tapi buat masa sekarang ni, nanti kita sambung kejap lagi. Baik. Ya tuan? Okey. Jadi tuan, cerita dia sekarang ni tuan, macam contoh kata saya nak tanya tuan, bila pasang tinted tepi jalan tu tuan kan, bila tak jadi, customer mesti minta suruh buka buat balik kan. Betul. Modal tu siapa yang kena tanggung tuan? Selalunya kita kena tanggung risiko kita lah. Tuan tanggung sendiri, bukannya orang yang memberikan tuan barang tu. Bukan. Tidak tuan Tidak. Maksudnya kita kena bertanggungjawab di atas apa yang kita buat lah. Macam tu. Masya Allah. Jadi masa tu lokasi tuan buat tinted tu dekat mana sebenarnya tuan? Dekat rumah customer, dekat Petronas. Dekat Petronas. Petronas. Tengah-tengah orang ramai tu tuan buat tinted kat situ? Kat situ. Bawa lah baldi air semua kat situ? Bawa baldi air semua. Masya Allah, Masya Allah. Jadi disebabkan tu saya rasa mungkin sekarang ni tuan lagi cekal daripada businessman yang lain. Sebabkan mungkin mereka ni tak pernah susah sampai tahap macam tu untuk berjaya tuan. Betul. Tapi bila tuan dah tempuh fasa tu dan sekarang ni tuan berada di tempat tuan yang sekarang ni, tuan rasa macam mesti bersyukur tu terlebih tuan. Betul, Alhamdulillah. Alhamdulillah tuan kan. Sebab pasal saya tengok ramai sekarang ni, bila zaman-zaman globalisasi ni tuan, semua orang nak berniaga tuan, semua orang pandai. Budak sekolah pun sekarang pandai berniaga tuan. Betul. Beli gula 20 sen jual 40 sen. Itu biasa. Betul. Kan? Tapi cerita dia sekarang ni, rahsia kejayaan tuan tu apa dia tuan? Okey. Bagi saya rahsia kejayaan saya satu yang pertama adalah matlamat. Matlamat Itu yang pertama. Yang kedua dia adalah semangat. Okey. So, bila kita ada matlamat, kita ada semangat, kita akan bertindak. Dua perkara ni dia tak boleh lari lah. So bila kita ada semangat, kita tak buat pun dia tak jadi. So dua perkara itulah bagi saya, sebab bagi saya dalam kedua benda ni ada lagi dua benda yang kita kena tahu. Okey. So sekarang ni Matlamat, semangat dan matlamat dengan semangat. okey. Kan macam saya tak kalau setakat kita ada handphone, kita ada duit, orang boleh ambil. Orang boleh ambil. Okey, faham. Kita ada orang cakap power. Ataupun kita ada kuasa ataupun kita ada jawatan, orang lain boleh rampas. Okey, betul. Okey, tapi yang orang tak boleh rampas adalah semangat satu. Okey. Yang kedua adalah ilmu. Masya-Allah. So bagi saya kalau nak jadi seorang usahawan, biar matlamat tu jelas dan semangat tu dia susah nak padam. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Satu kata-kata yang sangat hebat. Masya Allah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi cerita dia sekarang ni, ini satu benda yang baru. Saya pun belum pernah dengar lagi. Sepanjang-panjang saya buat rancangan Temu Ramah Usaha Elit ni, belum pernah lagi saya dengar kata-kata tu. Jadi sekarang ni memang sangat penting untuk kita ada semangat dan kita ada matlamat. Kalau kita ada matlamat dan juga semangat, kita boleh berjaya. Sebabkan tuan kata kalau kita ada duit, orang boleh rampas. Kalau kita ada kuasa pun orang boleh rampas. Sebab pasal itu kedudukan yang boleh diambil. Tapi semangat tu adalah diri kita sendiri. Maksudnya diri kita tu ada semangat, kita boleh berjaya. Macam saya pegang pada prinsip ni tuan. Kan, kalau kita nak berjaya, kita boleh berjaya jika kita percaya kepada diri kita. Betul. Kalau kita tak percaya pada diri kita, usahalah macam mana pun sebab kita sendiri tak percaya, kita nak berjaya. Betul. Kan? So kalau kita ada kepercayaan bahawa diri kita tu boleh menjadi seorang yang berjaya satu hari kelak, jadi kita kena percaya. Bila kita percaya, barulah kita boleh jadikan satu realiti tuan. Betul, saya setuju. Yes, Alhamdulillah. Kongsi-kongsi. Kita kongsi-kongsi tuan kan. Okey, jadi sekarang ni tuan, kita nak tanya apa perkembangan Sun Holding Sdn Bhd ni tuan? Selain daripada buat bisnes
dan juga melatih orang untuk menjadi seorang usahawan dan bagi diorang bisnes dan sebagainya. Apa sekarang ni perkembangan terbaru Suns Holdings Sdn Bhd tuan? Okey, so untuk yang terkini kita tengah mengadakan satu akademi tinted. Akademi tinted tuan Tinted Okey. untuk membantu lebih ramai lah, sebab sekarang ni apa yang saya faham dekat sekolah-sekolah vocational ataupun dekat mana-mana susah nak jumpa kos ni. Betul, memang saya tak pernah dengar lagi tuan. Bukan kan? susah nak jumpa, tak pernah dengar lagi tuan akademi tinted. So ada setengah-setengah yang tak ada kerja ataupun berminat tapi tak jumpa kat mana nak cari. Okey. So kita untuk perkembangan baru ni kita akan buat satu akademi lah. Okey. So yang mana contoh misal kata yang dah lepasan vocational yang tak ada kerja boleh cuba dalam bidang tinted filem penampil saber. Masya Allah. Jadi berapa lama kos tu tuan untuk ambil? Kalau contoh kata diorang masuk, berapa lama dia punya silibus tu? Silibus dia yang kita dah rancang dia punya modul lebih kurang 6 bulan ke setahun. Tengok bergantung kepada kemampuan seseorang itu sendirilah. Baik. Apa yang akan diajar dekat dalam akademi tu tuan? Okey, kita akan ajar tentang perniagaan, kita akan ajar tentang business management, kita akan mengajarkan tentang yang lebih pentingnya tentang cara nak pasang. So dia orang punya jati diri dia orang sendiri. Faham. So dalam tu semua ada sekali lah. Maknanya sekarang ni korang jangan salah faham tau. Akademi tinted ni bukan belajar tinted je. Dia ada semua. Dia cover semua aspek. Maknanya macam universiti yang betul. Betul. Kan? Universiti maknanya dia akan ajar pasal business aspect, cara pengendalian bisnes, kan? Jati diri macam mana. Maknanya dia ada banyak kos-kos dan subjek-subjek dia yang boleh ambil lah tuan. Betul. Okey, Alhamdulillah. Tuan sekarang ni sebabkan dia dah tempuh zaman-zaman kesusahan tu, maknanya sekarang ni dia akan fikir cara untuk memudahkan orang lain supaya tidak perlu melalui apa yang beliau lalui sebelum ni ya tuan. Betul. Setuju. Wow, memang sangat-sangat memberi inspirasi ya. Sebab pasal saya nampak satu benda yang ada kepada orang-orang yang berjaya ni tuan kan. Mereka banyak membantu. Kan, itu rahsia dan resepi juga yang pada saya nampak adalah untuk berjaya. Betul. Kan? Bantu dan bantu seberapa banyak orang yang kita boleh kan. Daripada situlah insya-Allah orang akan mendoakan kejayaan kita tuan Betul. Bila kita memudahkan hidup orang, Tuhan akan memudahkan hidup kita balik. Betul. Tuan betul. Alright. Jadi tuan, sekarang ni kita nak tahu berapa banyak outlet Suns tinted yang ada sekarang ni tuan? Okey, untuk sekarang kita ada 6 outlet. 6 outlet. Di mana tu tuan? Okey, kita ada di KL, Sirampai, kita ada di Kampung Pandan, kita ada di Subang, kita ada di Shah Alam, kita ada di Seremban dan Johor Bahru. Ada 7 minta maaf saya pun lupa dah berapa outlet ada kan. 7 kan? 7. Alhamdulillah. Lepas tu kita ada satu lagi department tinted bangunan office dan komersial lah. Okey. So maksud dia kalau misalnya kata bangunan-bangunan kerajaan, bangunan-bangunan swasta yang ingin pasang tinted menggunakan kita punya servis, so kita akan ada tim yang akan pergi nanti. Okey, saya lupa tanya kat tuan tadi sebenarnya kan. Okey, cerita dia sekarang ni bila tuan tiba-tiba berminat untuk ke arah tinted kereta dan tuan jumpa dropship ni, macam mana tuan jumpa dropship ni tuan? Okey, dia adalah kawan rakan sekerja saya dulu. Okey. Dia rakan sekerja saya. Masa menjual kereta ke atau masa jadi pomen? Okey, masa saya jadi pomen tu, dia adalah kawan-kawan. So bila dia kawan-kawan, dia buat benda tu. Dia buat tinted tu. Tapi dia pandai jual dia tak pandai pasang. Oh. So bila saya jumpa dia, biar saya pasang lah. Awak cari je customer bagi kat saya. Oh, dia pandai jual tak pandai pasang. Tak pandai pasang. Dia pasang sikit je. Macam tu lah. Maksud dia boleh buat. Tapi dia lebih kepada marketing. Okey. So saya lebih kepada operation lah. Operation. Tapi mana tuan dapat skill untuk belajar memasang tu? Belajar masang ni bila saya daripada pomen tu, saya tengok. Pomen mana ada tinted kereta tuan? Dia dah macam sebab kita boleh orang cakap orang skill, orang seni. Orang ada skill lagi. Orang seni ni dia boleh tengok, dia boleh tahu kan. Faham. So kita cuba, dia macam okey juga. Gitu. So now dia adalah partner syarikat dalam Suns Holding lah. Alhamdulillah. Maknanya tuan tak masuk akademi, tak masuk apa, tuan just tengok, tuan pasang, tuan try, jadi. Lepas tu rasa macam aku boleh buat lah. Kan? Tapi sebelum tu ada juga bila kita nak mantapkan kita punya ilmu, kita cari kawan-kawan yang mana dah cebur dalam bidang tinted, kita belajar dengan dia. Okey, maknanya belajar sambil-sambil. Sambil-sambil. Call kawan, boleh tolong aku tak, aku nak buat tinted ni tapi aku tak reti. Boleh tak aku nak tengok kau buat macam mana macam tu? Jumpa dia kan. Betul kalau misalnya kata dia perlukan apa, contoh misalnya kita jumpa dia, okey yuran aku macam ni. Tapi kita bayarlah. Kita nak ilmu kan.
Oh, maknanya indirectly masuk kelas jugalah kan. Juga. Sebab pasal kita nak timba ilmu ni tak ada benda yang percuma tuan Betul. Kan? Nak dapat ilmu yang percuma ni payah. Betul. Kan? Sebab kan baru kita rasa bahawa kita appreciate ilmu tu tuan Yes, betul. Tuan, saya nak tanya satu lagi tuan. Di kala pandemik tuan masa pandemik tu macam mana bisnes tuan? Sebab tuan punya bisnes ni dia bukan boleh buat jual online kan? Okey. Kan dia mesti nak installation, servis dan sebagainya kan? Apa terjadi ketika itu tuan? Okey, so masa pandemik yang pertama tu sebenarnya sebagai usahawan ni yang pertama yang asal-asal yang 2 tahun lepas tu kita sebagai usahawan memang kita degil lah. Usahawan ni degil kan. So kita ada juga nak hidup sebab kita ada staff, saya ada staff lebih kurang 30 orang. Okey. So saya tak banyak memikirkan tentang diri saya banyak memikirkan tentang staff saya nak makan apa, ada keluarga kan. Okey. So kita ni degil, kita buka curi-curi. Oh. Buka curi kan. So ekonomi dah buka balik, start okey balik. So yang baru-baru ni kita memang tak boleh nak buat apa-apa. So maksud dia kerajaan dah cakap lockdown, memang kita tak dapat nak menjalankan perniagaan tu memang tutup lah. Jadi masa tu tutup terus. Untuk sementara waktu memang tak ada income, tak ada apa. Macam mana tuan survive dan juga maintain staff-staff tu sendiri tuan? Okey. So bagi saya, bukan saya seorang je yang ada terkesan. So semua orang terkesan. So saya cakap dengan staff yang mana saya boleh bayar gaji, saya bayar. So dia ada dia punya kiraan gaji itulah. So benda tu dah berlalu, semua alhamdulillah masih bersama dengan kami lagi. Alhamdulillah. Jadi sekarang ni apa yang saya nampak adalah kita kena mencari orang-orang yang setia dengan kita tuan yang memahami suka duka syarikat tu, bukan sahaja hanya nak masuk syarikat tu sebab syarikat tu kaya, syarikat tu berjaya. Saya duduk situ saya kaya kan. Tapi kita kena tempuh sebagai satu keluarga tuan Betul. Mungkin itu yang tuan pupukkan kepada staff-staff tuan supaya mereka loyal dan mereka setia dan mereka menjadi sebagai satu keluarga tuan Ya. bila tengah down pun diorang setia dengan tuan. Ya, masih. Alhamdulillah, tahniah tuan. Sebab pasal kita memang ada falsafah. Orang baik memang selalu dikelilingi orang-orang yang baik. Kan? Kalau kita sendiri tidak betul, mungkin kita akan bergaul dengan orang-orang yang tidak betul. Betul. Tapi bila kita betulkan niat kita akan berjumpa dengan orang-orang yang positif energy, yang boleh menerima kita seadanya. Betul. Nampak. Wah. Ayat lain macam tuan, ayat lain macam tuan. Baik tuan. Okey tuan. Sekarang ni tuan, okey, macam saya katakanlah tadi. Banyak orang sekarang ni diorang nak berjaya, diorang nak mengorak langkah dalam perniagaan, tapi diorang tak tahu cara-cara ni tuan. Macam mana tuan kita nak bagi diorang ni suntikan semangat untuk mereka memulakan perniagaan tu, dan apakah nasihat tuan kepada mereka yang baru nak start tu? So, benda ni bagi saya dia bagi pandangan saya kepada usahawan luar nak cebur dalam bidang tu. Bagi saya sebenarnya bukan kita tak tahu. Maksudnya kita bukan kita tak tahu, tapi cuma kita tak nak belajar. So bagi pandangan saya, dalam diri kita ni dia ada satu benda yang kita perlu tahu. Kata hati tu. Kadang-kadang suara halus tu, benda tu kena kontrol. Maksud dia boleh ke aku ni, sebenarnya siapa yang berkata tu? Bisikan syaitan. So benda tu kita kena tutup sekejap, buat dulu, baru kita boleh tengok boleh ke tak boleh. Baru kita decide sama ada kita nak teruskan tak. So untuk usahawan kat luar sana, buat jangan putus asa. Sebab apa, kejayaan ni dia tak semestinya hari ni kita buat besok berjaya. Waktu dia akan tiba pada masanya. Itu bagi saya lah. So buat gagal buat, sebab bagi saya kita kena buat silap. Betul. Kalau kita tak buat silap, kita tak belajar. So bagi saya kesilapan tu jangan ada yang kedua. Maksudnya kesilapan jangan buat kesilap yang kali kedua. So kalau kita buat kesilap kali kedua kita tak belajar lah. Tapi kalau kita buat silap yang pertama tu kita belajar. So kita belajar, kita akan improve sikit lama-lama, waktu sampai alhamdulillah boleh berjaya macam orang lain. InsyaAllah. Tuan, okey, sekarang ni cerita dia masa sangat-sangat mencemburi kita tuan. Kan? Kita memang nak sembang lagi banyak pasal ilmu tuan yang kita kongsikan ni saya masih belum pernah dengar lagi tuan kan. Ada tak kata-kata akhir daripada tuan kepada penonton-penonton kita tuan? Okey. Untuk menonton dekat luar sana, especially kepada usahawan yang baru nak menceburi dalam bidang. So yang pertama, kalau nak berniaga ni tengok pada niat. Niat tu penting. So kalau apa yang korang cari, kalau misal kata korang cari kaya, jaranglah kalau jadi kaya. So bantulah orang, pemudahkan seorang, insya-Allah Tuhan akan pemudahkan, Allah akan pemudahkan urusan kita. So kita berjaya ni sebenarnya bukan kita hebat, sebenarnya Tuhan permudahkan urusan bagi saya.
Sebab kita permudahkan urusan orang tuan. Ya. Ya, jadi sekarang ni banyak sangat saya pelajari daripada CEO Suns Holdings Sdn Bhd iaitu Cik Syukri tuan Ri, Ya betul. Banyak sangat-sangat yang kita pelajari daripada Cik Syukri pada hari ini, dari CEO Suns Holding kan, dalam Temu Ramah Usahawan Elite. Jadi cerita dia tuan cakap tadi, saya summarizekan semua sekali. Yang penting sekali adalah matlamat. Ya. Yang penting juga adalah semangat. Dan yang penting juga adalah niat kita, nawaitu kita. Jadi kalau kita dapat duit, orang boleh ambil. Kalau kita ada kuasa, orang boleh rampas. Tapi semangat yang ada dalam diri kita tu, takkan ada seorang pun yang boleh ambil daripada kita kecuali diri kita sendiri. Jadi kalau nak berjaya, kita kena percaya bahawa diri kita sendiri boleh berjaya. Barulah anda akan capai kejayaan. Jadi guys, insyaAllah kita ketemu lagi di episod akan datang dalam Temu Ramah Usahawan Elite bersama dengan panel-panel jemputan dan pakar-pakar lain yang akan memberikan cerita-cerita inspirasi tentang kejayaan mereka dan dengan harapan untuk memberi suntikan semangat dan juga inspirasi kepada anda yang sedang menonton. Dari saya Dazrin Kamaruddin, Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita jumpa lagi di episod akan datang.